Abang faham tak apa Ustaz Majak cakap? Oh, abang ni adik ni. Okey, ni adik lah ni. Sebab abang duk hentam. Hamtam. Tanpa usul periksa macam mana ni bang? Kami semua faham apa yang Ustaz cakap. Oh, bagus adik. Adik, bagus kalau adik faham apa yang apa dia Ustaz Muhaizat sebut. Kalau adik tak faham apa yang saya sebut pula, adik pergi tengok banyak kali nah adik nah. Adik pergi tengok balik apa yang saya sebut, baru adik faham. Adik tengok betul-betul adik. Jangan apa dia adik duk hamtam orang lain pula. Kita tak hantam orang melainkan ada perkara-perkara tertentu. Tetapi isu kita bukan isu nak hantam orang. Tetapi apakah kenyataan itu? Apakah implikasi kepada kenyataan itu? Apakah faktor yang apakah kesan yang akan dibawa daripada kenyataan Rasulullah ambil belah kanan, awak ambil belah kiri sebab Tok Guru awak ikut belah kiri. Saya suka jawapan daripada Ustaz Piu Faiz. Piu Faiz kata, kalau Rasulullah ambil kanan, ada ulama ambil kiri, ada ulama ambil kanan ikut Rasulullah, aku akan ikut orang yang ambil kanan ikut Rasulullah. Aku ikut ulama yang ambil kanan ikut Rasulullah. Nampak tak? Jawapan dia selamat lah. Tapi cuma hang duk bagi satu kenyataan yang tak betul. Contoh hang bagi tu tak kena bang. Hang boleh kata satu perbuatan Rasulullah itu boleh difahami dengan cara berbeza. Okey Nohan, sekiranya benda itu nampak perlu kepada pentafsiran. Ini hang bagi contoh bang. Rasulullah pergi ikut belah kanan, dah jelas bang. Rasulullah ikut belah kanan, Tok Guru hang ikut belah kiri, hang masih lagi nak ikut belah kiri sedangkan perbuatan Rasulullah itu jelas. Bila dia jelas, awak kena ikut benda yang jelas. Yang kita kata ulama berbeza pendapat. Kenapakah ulama berijtihad? Kerana apabila sesuatu itu perlu kepada takwilan. Bukan semua benda perlu takwilan. Agama ini mudah, bahkan Nabi kempen kepada kemudahan dalam beragama. Orang boleh ikut. Bahkan ada wakil yang Nabi SAW bagi tanggungjawab dia sebagai pemimpin. Suruh pada benda yang tak betul. Orang tak ikut dia, bila mengadu kepada Nabi, Nabi kata betul lah tu. Orang suruh ikut pada benda yang betul, bukan pada perkara yang mungkar. Ada pula pemimpin suruh pergi bakar diri kita. Tak boleh. Macam tu jugalah keadaan ulama. Hang nak angkat ulama, bagus. Sebab memang itu tempat dia. Ulama kita kena angkat, bukan kita letak bawah kaki kita. Tetapi dia adalah warasatul anbiya. Mereka ini adalah perwaris ilmu para nabi. Orang yang dianggap sebagai pewaris, dia tak mereka, dia ambil, dia bawa. Ulama pun macam tu, dia bawa daripada Nabi ni, tiba handuk pi ajak dia mau naubah apa semua ni. Handuk pi ajak pi baca dekat motor semua ni. Mai tang mana? Amalan mai mana? Betul tak? Amalan mai mana? Apa yang disebutkan tu cuma untuk nak mempertahankan apa yang dia sebut sebelum tu. Kata Tok Guru mesti ikut Tok Guru. Padahal Tok Guru merapu pun hang ikut. Masyarakat sedang sakit. Kita pula pergi bagi fatwa. Rasulullah ikut kanan. Ulama ikut kiri. Tok Guru ikut kiri. Kita ikut Tok Guru. Ulama. Aduh. Orang tengah sakit. Hang bagi macam tu. Gila bang. Kita tak setuju. Dan kita telah nyatakan sebab apa kita tak setuju. Apa sebab kita tak setuju? Bukan kita tak faham. Ada beberapa perbuatan Nabi yang boleh difahami dengan beberapa keadaan. Ucapan Nabi kata la tusalliyanna illa fi Bani Quraidah. Jangan kamu salat melainkan bila kamu dah sampai di Bani Quraidah. Dalam perjalanan waktu salat dah nak habis, sebahagian berhenti salat.
Sebahagian lagi terus perjalanan sampai ke Bani Quraidah baru solat. Sebab apa yang tadi berhenti? Adakah dia melanggar perintah Nabi? Nabi kata jangan solat melainkan bila dah sampai di Bani Quraidah. Kenapa dia berhenti? Kerana dia fahami perkataan yang disebut oleh Nabi boleh difahami dengan ditakwilkan. Perkataan Nabi tidak jelas kerana di dalam ucapan-ucapan Nabi yang lain ada menyebutkan berkaitan tentang salat fi waqtiha. As-salat fi waqtiha, salat pada waktunya. Tiba-tiba di dalam keadaan perang itu, dalam keadaan gusar itu, Nabi memberikan arahan seperti itu. Jadi golongan yang kata berhenti dulu salat, kemudian baru teruskan perjalanan, mereka ini ikut Nabi dah, ikut Nabi juga, mereka teruskan perjalanan juga. Cuma mereka berhenti untuk solat sebab mereka faham Nabi kata untuk cepat sampai. Ucapan Nabi tadi boleh difahami satu ataupun dua. Ini benda yang cukup jelas dan terang pun hang nak pergi bercakap pada yang lain. Macam mana? Nabi duk ajak sunnah waktu tidur ambil wudu. Nabi dah bagi fadilat, hampir bagi fadilat yang pelik-pelik. Pasal apa? Nabi dah bagi amalan sunnah sekian-sekian, hampir bagi perkara yang tidak ada dalam sunnah. Hang reka sendiri. Pasal apa? Nak tunjuk apa? Nak tunjuk Nabi kuat lagi ke? Nak tunjuk Tok Guru hang kuat lagi? Ataupun sebenarnya tunjuk hang kuat lagi? Siapa dia? Nabi SAW tu adalah yang paling utama. Tak ada Tok Guru paling besar melainkan Nabi. Kita pula duk pergi kata betul. Dalam Quran sunnah, dalam hadis-hadis duk sebut ikut Nabi, pegang, genggang, gerham apa semua ni. Tiba-tiba kita bagi satu kenyataan yang kata bila Nabi ikut kanan, hang ikut kiri sebab Tok Guru ikut kiri. Aku hang. Kenyataan itu salah. Kenyataan itu salah sebab perbuatan Nabi itu jelas. Lain kalau hang kata kalau benda itu perlu ditakwilkan. Ustaz Muhaizat, saya menghormati dia daripada sudut dia orang mengaji lah. Cuma daripada sudut silap tu banyak sangat. Tak apa, silap kita tegur. Tak ada isu apa pun. Saya tak ada isu peribadi dengan Ustaz Muhaizat. Tak ada isu peribadi. Cuma kenyataan-kenyataan yang dia sebutkan ada masalah. Ada masalah. Boleh goreng tak? Boleh goreng. Benda salah boleh goreng. Boleh goreng bang. Boleh goreng. Tapi cuma kita kena fokus betul-betul. Kita tengok betul-betul. Akhirnya, hang nak pergi upload kat mana? Hang pergi upload dekat YouTube. Pergi tengok orang ramai. Orang jahil pun nampak, oh akhirnya kita tak payah penting sangat bab Nabi lah. Kita penting Tok Guru kita. Sebab Tok Guru kita yang boleh faham apa yang Nabi bawa, kita tak boleh faham apa yang Nabi bawa. Gila, agama kita ni macam mana? Agama kita lah kali jadi bawa pada Tok Guru bukan kepada Nabi. Sedangkan imam-imam mazhab yang muncul itu, mereka itu bawa orang kepada Nabi. Bukan kepada ketokohan mereka. Imam Asy-Syafi'i bila datang, aduh. Saya tunjuk ya. Imam Syafi'i sebut. Imam Bahaqi dia sebutkan kenyataan Imam Syafi'i. Di dalam Tabaqat Syafi'iyah. Dia sebutkan di sini, dia kata, Inna Syafi'i innama wada'al kutubu ala Malik. Syafi'i pernah menulis buku menyanggahi Imam Malik kerana telah sampai berita kepadanya bahawa negara-negara Andalus mempunyai khofiyah milik Malik yang mereka berdoa meminta kepadanya. Apabila dikatakan kepada mereka, Rasulullah berkata. Bila dikatakan kepada orang ini, Rasulullah berkata.
Mereka ni akan kata apa? Malik berkata. Kawan dia kata, qala Rasulullah. Rasulullah berkata. Tiba-tiba dia kata, qala Malik. Malik pun kata. Malik pula berkata. Lalu Imam Syafi'i menyebutkan, dia kata, Malik adalah manusia biasa. Inna Malikan basyarun yukhti. Inna Malikan basyarun yukhti. Sesungguhnya Malik itu adalah seorang manusia yang boleh berlaku kesilapan. Lalu akhirnya, ia mendorong Imam Syafi'i menulis buku bagi menunjukkan percanggahan dia dengannya. Demikian juga menulis dan juga menyampaikan pandangan-pandangan yang berbeza dengan Malik. Sehingga cubaan yang cukup besar kepada Imam Syafi'i. Bahkan orang-orang seperti Syafi'i ini, orang tak suka dia. Imam Syafi'i tidak digemari di Mesir pada ketika itu. Waktu dia hidup, dia tidak digemari. Apa? Al-Kindi sebut, Al-Kindi cerita apa? Lama dakhala Syafi'i Masar, apabila Syafi'i masuk Mesir, Ibn Munkadir menyeru dari belakang dengan berkata, tokoh besar mazhab Malik, kamu masuk ke negeri ini lalu memecah belahkan kami dan membawa kami kepada keburukan. Semoga Allah pisahkan roh dan jasad kamu. Tak disukai Imam Syafi'i ini. Demikian juga anak murid rapat Imam Malik yang bernama Ashab bin Abdul Aziz. Ashab bin Abdul Aziz, dia doa supaya Syafi'i mati. Imam Syafi'i mati. Allahumma amit Syafi'i fa innaka in abqaitahu in darasa madhabu Malik. Ya Allah, matikanlah Syafi'i kalau biarkan dia habislah mazhab Malik. Syafi'i menentang orang yang melebihkan Tok Guru berbanding dengan Rasulullah. Kerana mazhab ini menuju kepada Rasulullah. Bukan kepada guru. Guru hanya panduan. Hanya penunjuk jalan. Yang kita patut memuliakannya atas isu itu. Bukan semua yang keluar daripada mulut guru itu semuanya benar dan wahyu daripada Tuhan. Yang wahyu daripada Tuhan hanya Nabi. La yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak bercakap apa-apa yang datang daripada hawa nafsunya. Semua itu wahyu daripada Tuhan. Manusia biasa tidak diberi ganjaran seperti itu, kelebihan seperti itu. Ini kita jadikan Tok Guru kita lebih daripada Nabi. Bagaimana diri kita ni, dek? Dek?